hypokinetik, biasa atau berbahaya? Bersama saya, Muhammad Zulmi bin Zulkifli. Sama-sama kita mendalami dunia hypokinetik. Menurut Dan Brennan pada tahun 2021, hypokinetik dapat ditafsirkan kepada dua bahagian, iaitu perkataannya ialah hypo dan kinetik, di mana hypo bermaksud kurang dan kinetik ialah pergerakan. Jadi penyakit hypokinetik ini merujuk kepada penyakit di mana kesukaran ataupun kebolehan seseorang untuk bergerak ataupun disebabkan oleh gaya hidup yang sedentary, iaitu kurang pergerakan. Baiklah, bagi memahami hypokinetik dengan lebih lanjut, kita akan membahagikan video ini kepada tiga bahagian, iaitu what, why and how. Okay, what, di sini kita akan melihat apakah punca-punca kepada hypokinetik, dan why, kenapa dia adalah berbahaya, kenapa penyakit ini berbahaya kepada manusia, dan how yang terakhir, dan bagaimana untuk kita mencegah dan merawat daripada penyakit ini. Jadi kenapa penyakit hypokinetik ini berlaku? Terdapat beberapa faktor ataupun punca daripada penyakit ini. Yang pertamanya adalah kurang interaksi positif dengan orang lain. Yang kedua, gaya hidup sedentary, dan akhir sekali berpenyakit terlantar. Baiklah, apabila tiada interaksi positif bersama orang lain, maka kita sebagai manusia, kita akan kurang melakukan aktiviti bersama orang lain. Ini menyebabkan kita sentiasa berada dalam keadaan yang bersendirian dan hanya melakukan segala perkara sendiri tanpa bergerak dengan sebanyak yang kita boleh. Okay, kemudian kita melihat kepada gaya hidup sedentary. Ini adalah merujuk kepada gaya hidup yang kurang pergerakan. Contohnya, dalam pekerjaan pun sekali. Pekerjaan yang melibatkan kerja pejabat ataupun kerja-kerja yang kurang menggunakan tenaga dan pergerakan. Dan akhir sekali ialah penyakit terlantar, di mana apa-apa penyakit kritikal, di mana melibatkan otot, tulang ataupun surgery organ dan sebagainya, ini akan menyebabkan pesakit itu terlantar, terbaring di ward ataupun di rumah dan menyebabkan mereka sukar untuk bergerak. Okey, jadi kenapa penyakit hypokinetik ini berbahaya? Okey, dia terdapat tiga perkara paling utama yang perlu kita lihat. Yang pertama ialah dia akan mengurangkan julat pergerakan kita, iaitu range of motion. Yang kedua ialah dia akan merendahkan ketahanan kardiovaskular, iaitu kebolehan jantung kita untuk mengepam darah. Dan yang ketiga, dia akan menyebabkan masalah-masalah tentang kekuatan tulang ataupun struktur tulang kita. Bila kita tak gunakan tulang kita untuk bergerakan dengan baik, maka dia akan semakin lama semakin lemah. Yalah, berkaitan dengan julat pergerakan, kita dapat lihat contoh apabila orang melakukan rukuk dalam solat, di mana kita dapat lihat kerana kita berjemaah di mana tempat, kita akan dapat lihat akan ada perbezaan keturunan kadar keturunan badan pada setiap orang. Jadi siapa yang mempunyai julat pergerakan yang tinggi, dia mampu untuk turun dengan lebih ke bawah dan badan inilah lebih fleksibel. Dan untuk mereka yang mempunyai julat pergerakan yang rendah, maka dia tidak dapat mengikutkan badannya seperti mana yang sepatutnya. Dan kemudian juga kita lihat dalam ketahanan kardiovaskular, bila kita kurang bergerak, maka jantung kita akan sentiasa mengepam darah dalam keadaan yang rehat, di mana ini adalah rintangan yang sangat rendah, di mana akan menyebabkan jantung kita semakin lama semakin lemah, sebab dia telah terlalu biasa dengan pump yang simple, pump yang tidak intensiti tinggi. Dan akhir sekali dia akan menyebabkan penyakit tulang, di mana jika kita tidak melakukan pergerakan, kita tidak mengangkat beban selain daripada badan kita, maka tulang kita dia akan terbiasa dengan berat badan dan pergerakan kita yang kurang, menyebabkan struktur dalam tulang itu sendiri akan menyebabkan dia semakin lemah. Baiklah, seperti apa-apa penyakit hypokinetik ini juga terdapat cara untuk mencegah dan merawatinya. Okey, jadi kita akan bagi yang kepada tiga, iaitu yang pertama, pemakanan yang baik. Yang kedua, rehat yang mencukupi. Dan yang ketiga, aktiviti fizikal yang berkala. Di sini merupakan senarai di mana anda boleh lihat adalah contoh-contoh makanan yang boleh meningkatkan mobiliti manusia, ataupun mobiliti itu kita panggil ni sebagai kebolehan untuk bergerak. Jadi kalau kita makan makanan-makanan ni, kita akan dapat zat dan vitamin untuk menghasilkan benda lain daripada kita, bagi memudahkan ligamen, tulang dan otot kita untuk bergerak. Seterusnya, dalam apa-apa cara untuk kita recover ataupun perbaiki badan kita, kita perlukan rehat yang mencukupi. Jadi tidur mengikut jam yang sesuai dengan anda, antara 6 hingga 7 jam. Itu yang secara normal. Tapi ikut anda, pastikan yang sesuai dan terbaik untuk anda. Dan kemudian elakkan tidur pada awal pagi, lebih kurang pukul 6, ataupun tidur di waktu petang, lepas pukul 4. Jadi masa-masa tu elakkan tidur supaya badan kita kekal aktif dan tidak terasa letih. Akhir sekali, elakkan daripada menggunakan gadget sebelum tidur, kerana anda akan mengambil masa tidur anda melayari internet. Baiklah, memandangkan hypokinetik ini adalah pergerakan, jadi sudah pasti pergerakan fizikal itu adalah yang paling penting. Okey, jadi saya sarankan kepada anda semua untuk melakukan regangan setiap pagi. Okey, macam mana nak buat regangan tu? Jom kita tengok. Dan kemudian pastikan anda pilih satu permainan atau sukan kegemaran yang anda boleh main dengan kawan-kawan. Jadi bila ada kawan-kawan yang main dengan anda akan sentiasa ada je member atau kawan yang nak main bersama. Jadi rasa seronok nak main tu. Dan perkara ini kita boleh ulang sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Baiklah, bagi mengakhiri pembincangan ini, akhir kata
semua penyakit akan menyebabkan hypokinetik. Okey, hal ini kerana apabila anda telah sakit, kita akan kekurangan mobiliti atau kebolehan untuk bergerak. Jadi di sini akan menyebabkan kekurangan kita untuk bergerak. Oleh itu, jagalah kesihatan dan mencegah penyakit hypokinetik. Dan seterusnya, mencegah penyakit-penyakit lain. Sekian, terima kasih.